Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, pakda-makda, pakcik-makcik, semua yang mana menonton kita pada petang yang mulia ini. Pertama kali alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masa peluang kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak kira di mana saja, dengan kerana hendak masuk tengok ni daripada mana ratik pun kita tak tahu ni dah. Jadi insya-Allah kita ambil masa ni untuk kita dengarlah ala qadar lebih kurang benda-benda yang bersangkut dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi ayat yang saya baca tadi tu, kebiasaan ni orang kita ni banyak ingat belaka. Lebih lagi orang tua dulu-dulu, lepas tu orang budak baru-baru lah ni pun orang lelaki dia mengapalah orang panggil ayat, orang panggil di akhir bagi suratul kahfi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita supaya kita amalkan dengan kita baca suratul kahfi pada yaumul jum'ah, pada hari Jumaat. Maka orang yang ingat satu suratul kahfi tu masya-Allah wa masya-Allah, tapi walau bagaimanapun kalau kita tak ingat satu surah, kita ingat di awal dan dengan akhir pun tak apa dah. Kita ingat di awal suratul kahfi dan kita ingat di akhir suratul kahfi, ataupun kita tak ingat di awal surah kahfi dan tak ingat di akhir, ingat di awal saja pun tak apa dah, boleh 10 ayat bagi suratul kahfi. Ataupun kita tak ingat di awal bagi suratul kahfi, kita ingat di akhir bagi suratul kahfi pun tak apa dah. Jadi pendek katanya, adalah Al-Quran suratul kahfi di dalam dada kita ni. Tapi kebiasaan di akhir bagi suratul kahfi start daripada kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Kebiasaan banyak orang kita hafaz, banyak orang kita tu ingat. Maka di dalam itu tu ada Allah Subhanahu wa taala sebut jannatul firdaus. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala ada sebut orang panggil setinggi-tinggi syurga. Setinggi-tinggi syurga, secomel-comel syurga, seendah-endah syurga, selebih-lebih syurga ialah
panggil Jannatul A'la, syurga yang paling tinggi, yang paling lebih ialah Jannatul Firdaus. Maka di dalam itu surah Allah Subhanahu wa taala dah sebut Jannatul Firdaus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tu dia ni. Di akhir suratul Kahfi itu Allah Ta'ala ada sebut tentang berkenaan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, siapa-siapa yang amal soleh mengikut keimanan yang dia ada, maka adalah baginya yang Allah Ta'ala ada sedia ialah Jannatul Firdaus. Maka kalau saya buat satu persoalan, kalau saya buat satu persoalan, kita semua ni nak masuk syurga ke tak? ถ้าถามว่าเราทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าสวรรค์ไหมแน่นอนทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดว่าทุกคนอยากได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya ni, kita semua ni nak masuk ke tak syurga Tuhan, maka saya yakin semua kita akan jawab kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mai mi sak kon tak ada sahabat pun ที่ตอบว่าผมคนเดียวที่ยอมที่จะตกนรกผมคนเดียวที่ไม่อยากเข้าสวรรค์ saya seorang je tak masuk syurga, saya seorang je nak jatuh dengan aku, tak ada siapa sahabat hak nak jatuh dengan aku, semua nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita satu persoalan, maka semua kita jawab kita nak kepada syurga Allah. Maka apabila kita tanya lagi, apabila kita tanya lagi syurga Allah, lapis-lapis syurga ni kita nak syurga mana kalau diberi pilih? ในเมื่อถามว่าใน8สวรรค์อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala เนี่ยถ้าอยากจะให้เลือกเราจะเลือกสวรรค์ไหนตัวเดียวนะ di dalam lapis syurga Allah ni kalau diberi pilih Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Salam, macam-macam, dan Jannatul Khulud, banyak syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Salam, Jannatul Khulud, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, macam-macam syurga. Maka kalau kita diberi pilih, maka mesti kita jawab kita nak kepada Jannatul Firdaus. Tak itu kan? Kalau kita tanya kita nak ke syurga, maka kita jawab kita nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu dia nah. Kemudian yang kedua pula Jannatul Ma'wa, yang kedua pula apabila kita disoal, apabila ditanya di dalam syurga ni kalau kita nak apa? Kita nak pada Jannatul Firdaus. Setelah kita nak dah syurga Allah Subhanahu wa taala ni, maka mesti kita akan jawab kalau diberi pilih pula kita nak syurga mana. Neno raja tawa kita nak syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi sekali, syurga yang paling lebih sekali. Maka di situlah kita berdoalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilnal jannatal firdausal a'la. Allahumma adkhilnal jannatal firdausal a'la wa ma qarraba ilaina ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, masukkanlah kami semua dalam syurga firdaus yang tinggi ya Allah. Yang kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannatal firdausal a'la wa ma qarraba ilaina ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, masukkanlah kami di dalam syurga firdaus ya Allah. Tu dia nah. Tapi di dalam hatu alhamdulillah Jannatul Firdaus, surga Firdaus ni Allah Subhanahu wa taala ada sebut Jannatul Firdaus di dalam suratul Kahfi dengan berbunyinya innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Itulah dikatakan di akhir-akhir bagi suratul kahfi, yang banyak orang kita tu dah hafal suratul kahfi. Tu dia maka siapa-siapa masuk tengok, kau cuikan kod share mudah-mudahan kita dapat pahala bersama insya-Allah. Maka apabila kita sebut tentang surga Firdaus, saya nak berkongsi dengan masa yang begitu ringkas di akhir-akhir ini maka dalam kita ada sebut orang panggil tangga orang yang layak untuk nak mencapaikan syurga Firdaus. Di dalam ini sebut ada 7. Allahu Rabbi. Siapa-siapa yang nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, maka orang panggil manusia yang layak untuk nak dapat syurga Firdaus. Kunti maksum ti cadai kau sawan Jannatul Firdaus, orang layak untuk nak mencapaikan syurga Firdaus Subhanahu wa taala ni kena ada 7. Tu dia. Kita usahalah diri kita ni ada 7 perkara ni. Micit perkan. Ada 7 benda ni yang kita kena tahu. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, maka kita salah satu daripada seorang manusia hamba Allah yang layak untuk mencapai masuk syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat masuk syurga, yakni kita dapat masuk syurga yang paling tinggi, Jannatul A'la, ialah Jannatul Firdaus, ialah syurga Firdaus Subhanahu wa taala. Mana syurga Firdaus? Maka syurga Firdaus dia letak di yang paling tertinggi sekali. Dia letak paling tinggi sekali. Allah tu sedap sekali tu. Kalau dengan aku paling patak sekali, itulah paling azab sekali. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu kita tafsir. Dengan aku paling patak sekali, paling bawah sekali, yang Allah Taala ada sedia, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau dengan aku paling patak, paling berat, paling azab, paling dahsyat, ialah bawah sekali, patak sekali. Kama dia kalau syurga paling nikmat, syurga paling sedap, syurga yang paling VIP, ialah duduk paling tinggi sekali. Maka syurga duduk paling tinggi sekali ialah kita maklum syurga Firdaus, syurga Jannatul Firdaus al-A'la. Maka di sinilah kita doa dah. Maka kita marilah pakat kita pada petang ini beramai-ramai. Saya bernasihat untuk diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita usahalah bila kita jaga dan kita menjauh benda-benda yang kita kena jauh dan benda-benda yang kita kena jaga. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan orang yang layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga Firdaus, dengan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tu di antara maka apakah sifat-sifat manusia yang layak untuk sampai ke Jannatul Firdaus? Yang pertama ialah at-tawadhu. Allahu Rabbi ya Karim, masya-Allah. Sifat yang pertama, sifat bagi manusia yang layak untuk pergi ke syurga Firdaus ni, dia kena tanam dalam hati dia ialah sifat tawadhu. Tawadhu'a yatawadhu tawadu'an. Tawadhu. Bahasa Arab kata tawadhu, bahasa Melayu kata merendah diri. Bukan berjalan rendah budak. Maka orang yang layak untuk mencapaikan syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala ni, ada 2, 2, 3, 4, 5 ni ada 7. Orang yang layak untuk mencapai sampai ke syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kita dah doa lama dah. Allahumma adkhilnal jannatal firdaus al-a'la wa ma qarraba ilaina ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kama dia orang yang layak untuk mencapai, untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi syurga Firdaus ni ada 7 di sini mengikut dalam tulisan ini kita ni ada 7. Yang pertama, orang yang layak untuk mencapaikan syurga Allah, yakni syurga Firdaus, ialah orang yang bersifat tawadhu.
Allahu Rabbi, Masya Allah. Allah Ta'ala kata dah, Nabi kata dalam hadis, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara khafadahullah. Siapa-siapa yang tawaddu', bahasa Arab kata tawaddu', tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an, hak bahasa Melayu kata merendahkan diri. Berasa diri tu tak ada apa, penuh diri, tak orang panggil tawaddu', dia lawan dia takabbur. Takabbara ya takabbaru takabburan, takabbur. Panggil lawan ni, muqabalah lawan ni bagi tawaddu' ialah takabbur. Jadi di atas seorang manusia ni, kalau dia tidak ada tawaddu', dia ada takabbur. Kalau tak ada takabbur, adalah tawaddu'. Kerana ini satu sifat yang duduk di seorang manusia. Maka di sinilah kita terfikir tengok di hati kita, sifatul qalbi, sifat hati. Maka dia dalam hati kita ni, kalau ada sifat takabbur, tak ada tawadhu'. Dia ada tawadhu', tak ada takabbur. Maka di sinilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala capak dalam hati kita sifat tawadhu'. Mula-mula sekali minta Allah Ta'ala bersih hati. Tazkiyatul qulub. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala mentazkiyah, membersih, menyucikan hati. Kerana benda hak molek-molek sifat tawaduk, sifat ikhlas, sifat amanah, sifat comel-comel, kalau hati bekas tak cuci tu yang nak duduk tak boleh. Ya, sebab benda tu benda cuci. Apabila tepat cemar tu nak duduk jadi gelepar, nak duduk tak boleh. Seolah sifat ikhlas, sifat sabar, sifat tawaduk, sifat gapo ni, ia nak duduk di tempat cuci, ia nak duduk di tempat bersih. Maka apabila hati kita tu cemar, hati kita tu hitam, hati kita tu kelabu, hati kita tu tak cuci, maka di situlah sifat-sifat tak molek nak mari duk. Sifat takabur, sifat riak, sifat ujuk, sifat sum'ah, sifat hasad deki, sifat pelekeh orang, sifat menghinakan orang. Maka benda-benda tu ia suka duduk di tempat-tempat cemar. Benda tu yang suka duduk di tempat cemar-cemar. Maka saya nak rakyat ni, ada 7 sifat orang yang layak untuk nak mencapaikan Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi sekali, Jannatul Firdaus al-a'la, wa ma qarraba ilaina ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka yang pertama ialah tawadhu'. Allah Nabi dah jamin dalam hadis, man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khafadahu Allah. Siapa-siapa yang tawaddu', orang tu Allah Ta'ala mengangkat akannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak zuhir di dunia, tapi Allah Ta'ala akan menyata di akhirat besok. Ya, kadang-kadang orang ni Allah Ta'ala tak zuhir di dunia, tapi Allah Ta'ala nak zuhir di akhirat. Allahu Rabbi. Dan sebaliknya, waman takabbara, dan siapa dia yang takabbur, orang ni khafadahullah, akan merendah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau Allah Ta'ala tak menyata, tak zuhir di dunia, tapi di akhirat nyatalah kata rendahnya tempat dia duduk. Panggil yutitam makma samrap kontimi sifat takabbur. Takabbur tu gapo dia takabbur ni? Kena kepada kau dah. Apabila seorang manusia dia berasa diri dia tu lebih, tu dia. Orang apabila dia berasa lebih, apabila dia adu dengan orang rendah. Kalau kita pesan adu, kita kena pergi adu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak usah adu kita dengan orang rendah. Apabila kita adu dengan orang lapis bawah, orang lapis rendah, di situlah kita mai perasaan kata kita lebih. Sebagaimana Iblis laknatullahu alaih, dia kata kepada Nabi Allah Adam AS, ya ta'ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi kelah tu. Sabit itulah Iblis laknatullahu alaih, ia takabbur, ia berasa lebih apabila ia kata dia tu lebih baik daripada tu Adam. Ya ta'ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Lepas dia kata pula khalaqtani min nar, dijadikan aku ni, khalaqtani, jadi aku ni min narin, daripada api, wa khalaqtahu, dan jadi tu Adam tu min tin, daripada tanah. Maka api dengan tanah siapa lebih? Tanah dia pakai jijak, api pakai lari. Tertakut. Berasa lebih api pada tanah ni. Jadi
apabila mari satu fikiran, satu fikrah, satu kira kata lebih diri daripada yang lain, itulah dinamakan ibu takabur. Allahu Rabbi, takabur tu segenap pangkat lah orang jadi tu ya takabur dengan benda tu. Nah, orang jadi kuning ya takabur dengan benda gini sabit minta jah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang kita kau balik agama ni pun ya takabur, kau balik ni ikutlah setiap segi. Nah, orang panggil apabila Allah Taala wi satu kelebihan, tiba-tiba kita orang panggil kita jadi takabur dengan benda yang Allah Ta'ala wi kita. Goleh orang yang jadi takabur tak kala dia berasa kata dia. Apabila kita pandai kita tak berasa Allah, kita tak pandai gitu di situlah salah satu asbab membawakan kita jatuh dalam lubang lorong takabur. Yang kita paling takut sekali hadis Nabi kata ya la yadkhulul jannah, tak boleh masuk surga. Nah, man kana fi qalbihi, siapa yang adalah dalam hati dia mithqala dzarratin min kibrin. Allah ni lah kita takut sekali. Nabi kata tak boleh masuk surga siapa-siapa yang ada dalam hati dia tu seberat biji sawi daripada takabur. Mana kata kalau ada satu sifat takabur sikit je maka tak boleh masuk surga selalu dia ni. Tetap dia kena pergi selai dengan aku, kena rasa azab dengan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mak ia kena api, di situlah nak hilang takabur. Selagi mana tak celuk dalam api, selama itulah sifat takabur tak hilang dalam hati dia. Allah wal iazabillah summa wal iazabillah. Kadang-kadang takabur ni panggil macam-macam caralah. Kadang-kadang kita berasa takabur dengan harta. Panggil lorong takabur dengan sebab Allah Ta'ala wi harta kita banyak rezeki tu habui ingat ingat we dalam suratul takasur tak silap dia kata summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian panggil litarakhi, tanda kata sikit lagi walaupun lama geno pun akan berlaku benda ni. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kemudian sesungguh akan disoal, akan ditanya. Nah, kita sikit lagi akan kena soal, akan kena tanya gapo dia? Anin na'im, daripada segala nikmat pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apa saja nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan soal, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kita tu kita guna kena cara ke dak? Kita perhabis ke mana, kita syukur ke dak, ke kita takabur dengan nikmat, ke kita terlupa diri dengan sebab nikmat yang Allah Taala beri. Di situlah kita bimetak ada istidrad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi wal iazabillah. Sahabat tu lah ingat baik kadang-kadang takabur dengan sebab kaya, tengok demo susah tu perendah, pelekeh, hina. Sung-sung Allah Ta'ala wi kita kaya, inilah sebagai kerjaan kita untuk bantu orang susah. Apabila Allah Ta'ala wi kita kelebihan, Allah Ta'ala wi kita ni ada duit, ada harta, ni orang panggil sebagai jalan ni, orang panggil asbab Allah Ta'ala nak wi kita tu tolong orang pakai miskin. Wi makan kepadanya wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan. Kena makan ni kepada pakai miskin, bukan untuk hina dia, bukan untuk kata dia, bukan untuk mengkeji dia, tapi untuk menolong akan dia dengan sebab Allah Ta'ala wi lebih kepada kita. Kadang-kadang takabur dengan sebab kita jangok, dengan sebab kita comel, kita jangan tengok dia menghuduh ke Allah, nak deplekat, hina. Tak boleh. Semua tu sifat-sifat dengan aku berlaku wal-izabillah. Serga perdah jauh orang biasa ni. Nah, kadang-kadang takabur dengan sebab tanah banyak tanah tu yang selebih tanah tak khabar. Takabur dengan tanah situ ada, tanah sini ada, macam-macam tanah semua ya ada berlaku. Allah wal-izabillah. Kadang-kadang dengan ilmu pun jadi takabur. Tak usah kata ilmu dunia, ilmu agama pun makan juga. Allah Rabbi. Allah Ta'ala ilmu pandai tafsir, pandai hadis, pandai alaq, pandai macam-macam ilmu lah dia pandai. Jadi tengok demo tak pandai, paling lekeh, paling perendah. Panggil tu pun takabur, tak khabar wal iazabillah.
tak apa bila kita pelekat orang ilmu sikit ke apa kak, berasa kata kita ni banyak lepas tu berasa kata kita ni banyak, itulah apa rupa ibu takabur wal iyazabillah. Allahu Rabbi suka pelekat orang, pejatuh orang, perendah orang, lepas tu kita berasa kita lebih, berasa kata kita lah pandainya, berasa kata kita lah hebatnya, berasa kata kita lah cerdiknya, berasa kata kita lah powernya, berasa kata kita lah orang kena orang ramainya, berasa kata kita lah kedebelnya, berasa kata kita lah hanalannya, berasa kata kita lah segala-galanya. Maka di situ apa berasa, lepas tu berasa kita, itulah ibu takabur. Maka takabur dia lawan ni dengan tawaduk. Maka orang yang layak untuk mencapaikan syurga Firdaus, yang pertama kena tawaduk. Sebab apa? Apabila ia duduk serendah-rendah di atas dunia, di akhirat Allah Ta'ala cedek setinggi-tinggi tempat baginya. Sampai suratul Waqi'ah terkata, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhib."